Tuan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan, hadirin yang dihormati, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terdahulu, saya bagi pihak penganjur AMPM International ingin mengalukan kehadiran tuan-puan dalam sesi forum online kita pagi ini. Tahniah dan terima kasih kerana tuan-puan telah meluangkan masa dalam sejam ini untuk bersama-sama menimba ilmu yang ingin kami kongsikan. Forum ini, forum kita pada pagi ini bertajuk penanaman organik, pemacu kitaran ekonomi dan keterjaminan makanan. Sesi ini yang pertama dianjurkan oleh pihak AMPM sempena kempen pertama kami yang bertemakan ekonomi kitaran dan keterjaminan makanan. Akan ada banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik sepanjang kempen ini yang akan berlangsung dalam bulan April hingga Mei. Antaranya ceramah-ceramah percuma, pertandingan kahut dan tips-tips penanaman lestari yang akan kami kongsikan melalui channel Telegram kami, Go Green Channel, Facebook, TikTok dan Instagram. Tujuan forum ini diadakan adalah untuk berkongsi dengan tuan-puan mengenai kepentingan penanaman organik serta kesannya terhadap ekonomi kitaran dan keterjaminan makanan. Selain daripada itu, forum ini akan membincangkan mengenai peluang geran dan insentif yang tersedia berkaitan dengan pertanian organik yang mungkin tuan-puan boleh mohon selepas ini. Bagi meneruskan sesi kita pagi ini, saya ingin menyebut Puan Sharifah Yaakob, Pengarah Urusan AMPM International untuk berkongsi tentang ekonomi kitaran dalam konteks penanaman organik dan seterusnya mempengerusikan sesi forum pada pagi ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan latar belakang ringkas beliau. Puan Sharifah adalah pengarah urusan AMPM International Sendirian Berhad. Mempunyai ijazah sarjana kejuruteraan alam sekitar dan sarjana muda kejuruteraan awam. Lebih 30 tahun berpengalaman dalam bidang kelestarian alam sekitar, khususnya penghususan sisa pepejal, dengan keterlibatan dalam banyak projek kelestarian dan pengurusan sisa di dalam negara dan antarabangsa. Beliau juga merupakan pengurusi kepada Pertubuhan Eko Wanita Berinisiatif ataupun dikenali sebagai ECOWI. Dipersilakan Puan Sharifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Azlin. Terima kasih juga kepada para hadirin sekalian, para peserta Zoom pada hari ini. Saya juga sangat berterima kasih kerana bersama kita pada hari ini adalah dua orang panel yang sangat hebat, ya. Semuanya orang kata apa, kalau kita campur jumlah pengalaman panel kita ni, dua orang ni lebih daripada 50 tahun. Alhamdulillah, ya, kita semua bersyukur kerana mereka dapat meluangkan masa pada hari ini. Okey, panel kita yang pertama adalah Encik Uhud Haji Sulaiman. Beliau merupakan pengerusi Malaysia Institute of Sustainable Agriculture, MAISA, dan panel kedua adalah Profesor TS Dr. Azura Amin yang merupakan pemangku Dekan Institut Penyelidikan dan Latihan Halal Antarabangsa UIA. Terima kasih Encik Uhud dan juga Profesor Dr. Azura. Okey, so saya teruskan forum pada hari ini untuk kita bersama berkongsi berkenaan dengan kepentingan penanaman secara organik, yang mana dapat yang pertama membantu ekonomi kitaran, circular economy, dan juga menjadikan orang kata apa, dapat membantu kita dan mempercepatkan usaha untuk food security. So mungkin saya minta sekretariat untuk share slide saya sekarang. Okey, terima kasih. Okay. Sebelum tu, sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh ditulis di dalam chat, ya. Okey, jadikan screen, ya, slide. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah next, the first slide. Go back to the first slide.
First slide, the cover. Okay, alright. Next slide. Okay, kita forum hari ini kita nak berkita daripada pengurusan sisa pepejal, ekonomi kitaran dan juga food security. Ya, kalau kita lihat sekarang ni pelupasan sisa kita semakin meningkat ya. Kita punya kadar waste generation lebih daripada 3% setahun, dan tapak pelupasan pula semakin jauh ya. Okey, semakin penuh dan semakin jauh. Dan kos pengangkutan makin meningkat, kos rawatan sisa juga terus meningkat ya, kerana sisa kita meningkat. Begitu juga dengan penduduk, makin ramai penduduk dan juga banyak pusat bandar. Dan daripada situ juga lebih daripada 40% sisa yang dilupuskan adalah sisa organik. Tambahan pula bulan puasa ni daripada statistik pertambahan sampah lebih daripada 30% ya. Okay, next. Okay, just a brief on the company MPM International. Kita sebenarnya baru mendapat authorized licensee or contractor and operator for the patented technology Alzheimer dengan Yanisys. So this technology adalah bioteknologi yang state of the art yang telah pun terkenal di India, Thailand dan Indonesia, and baru masuk ke Malaysia. Jadi kita provide service untuk landfill mining, soil remediation, waste treatment, pest control, odor removal, sludge treatment. So we also have few products, folia iaitu baja cecair, dan juga komposter yang boleh kompos dalam masa 15 hari dan tak ada bau. Jadi itulah merupakan produk kami pada masa ini. Okay, next. I will keep it very short on this. Okay, kan kita juga merupakan one stop center for green solution. Kita jadi consultant untuk develop policy on waste management. Kita ada buat waste study. So sekiranya tuan-tuan dan perempuan memerlukan untuk buat waste study or waste audit, bolehlah contact kami. Okay, next. Okay, so kita teknologi kita ni, bioteknologi adalah yang cepat dan memerlukan area yang kecil, tak perlu area yang besar, low capex, opex, flexible, and then from green to win, maknanya zero waste. So it contribute to the circular economy. Okay, next. Okay, next. So the okay, next slide. Tak gerak So di sini kita lihatlah bagaimana daripada waste, contoh daripada landscape waste kita proses menjadi baja, dan dari situ kita dapat menghasilkan pokok-pokok lah. So this biotechnology dah di serata dunia, dan ini adalah teknologi inventor kita, Dr. Muhammad Yani. Okay, next. Next. Okay, so kita juga sebagai inisiatif MPM, kita telah buka Eco Garden yang menjadi showcase untuk circular economy, di mana kita ada learning center dan juga kita convert from organic waste to fertilizer, and salah satu waste yang kita dah kompos dan proses adalah sisa durian. Kerana banyak kulit durian yang kita berjayalah memproses kulit durian tu menjadi baja yang sesuai juga balik untuk durian. Dia ada DNA durian ya. Okey, dan juga eco product hyperbio lah. Okey, next. So, okay, today we talk about circular economy. Apa dia circular economy? So, sebenarnya sekarang ni, apa yang kita buat adalah kita kutip sampah atau kita ambil daripada, kita ambil, contoh kita buat barang daripada, buat kertas, kita tebang pokok dan kita buat, lepas tu kita dispose, that's it. Maknanya segala sampah kita jana, kita dispose. Itu adalah linear economy. So, kita nak going towards circular economy, di mana apabila kita dah buat, kita dah guna, kita pusing balik, kita semula. Jadi maknanya benda tu sentiasa di dalam ekonomi kitaran. Itu maksud dia circular economy. Berbanding dengan traditional way kita, conventional way kita, buat, guna dan buang. Sekarang ni kita nak guna, buat, guna, pakai semula, kita semula. Itulah beza dia ya, linear economy dengan versus circular economy. Okay, next. Next.
Okey, ini contohlah ya circular economy model, and this one sebenarnya kita pun dah submit kepada Zoo Negara. Kalau kita tengok prosesnya dia sangat circular economy lah. Ya, contoh daripada animal manure, daripada landscape waste, dan dengan teknologi kita dapat merawat dalam masa 15 hingga ke 21 hari menjadi baja. So dari baja tu buat tanam balik pokok dan jadi balik makanan binatang. Jadi benda tu jadi satu sekular lah, ekonomi sekular. Jadi dia sentiasa dalam satu kitaran. Dan juga daripada pokok tu juga kita dapat mana selain daripada edible crops, kita juga dapat buat landscape. So maknanya kita punya sisa tu tidak terbuang. Sebuah sisa organik diproses jadi baja untuk pelbagai kegunaan lah. Bila kata pada baja ni bukan saja tanaman, plantation pun boleh, untuk ladang kelapa sawit, untuk ladang durian, untuk landscaping. Okay, next. Okay, ini contoh edible crops farming yang menggunakan teknologi kita, di mana kalau kita lihat hasilnya luar biasa, ya, organik, 100% organik, tidak ada baja kimia dan tidak ada pesticides. Okay, next. Ini contoh-contoh lah padi, kita boleh menghasilkan padi dalam masa 3 bulan. So setahun boleh buat 4 kali cycle. Boleh juga tanam bunga matahari, sangat subur, dan bunga matahari terbukti sangat besar saiznya. Okay, next. Sini saya just share gambar-gambar lah daripada sisa organik, daripada landfill dan juga daripada yang dijana di rumah ataupun di institusi ataupun di kebun-kebun. Sebab apabila kita contoh, bila kita dah tanam sayur, kita nak buang pokok dahan semua, biasanya kita buang terus kan. Jadi in this case kita jadikan semula baja. Dia punya dahan dan daun dia, batang dia. Jadi apply balik kepada pokok tu. Jadi itulah circular economy, dan juga kita boleh support food security, because dengan hanya menanam dan buat baja sendiri, maknanya kos kita makin murah. Sebab 70% daripada kos menanaman adalah baja. So sekarang ni bila baja kita buat sendiri, jadi kita dapat menjimatkan kos dan juga dapat mengurangkan harga. Okay, dan menjana lebih pendapatan. Okay, next. Okay, so this is actually we need to change our way of managing waste. Maknanya kalau sekarang ni kita banyak buang, kita kurang nak guna semula. Jadi sekarang ni kita proses semula. Kita proses, kita nak jadikan triangle ni upside down. Kalau sekarang ni kita banyak landfill on the left side tu, now kita nak kurangkan ke landfill. Kalau boleh zero organic waste disposal. Maknanya kita boleh jadikan baja, dari baja kita boleh dapat apply kepada ladang dan tanaman. Ataupun kita boleh juga buat makanan binatang. Jadi 100% utilize. Okay, so I think that's it from my side. So kita boleh proceed on the forum. Thank you very much. So let us together go for circular economy and support our food security program. So okay, so now we're going to proceed with our forum, with our experience panel, pengalaman panel yang sangat berpengalaman di dalam bidang penanaman organik dan juga untuk food security. So alhamdulillah, Cik Hud dah online. Cik Hud boleh on video. Prof Azura, okey, boleh pin sekretariat, tolong pin panel. Okey, alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih Cik Hud dan Prof Azura. Okey, saya mulakan dengan pengenalan kepada kita punya panel. Encik Hud, Encik Hud Haji Sulaiman, saya mention tadi, beliau merupakan pengerusi Malaysian Institute of Sustainable Agriculture, MISA, sejak 2013 lagi. And beliau dah 10 tahun bersama dengan MISA, dan pengalaman beliau pun sangat menakjubkan, dah hampir 30 tahun. Apa dia MISA? Bagi yang baru mungkin tak pernah dengar MISA ni ke? Okey, dia MISA ni adalah foundation yang registered dengan Jabatan Perdana Menteri untuk promote natural farming.
ya, sustainable agriculture dan agroekologi di Malaysia. Jadi Cik Hud ni memang sejak 2009 tu dia memang berminat lagi lah promote natural sustainable farming untuk komuniti, untuk kata apa, penjimatan makanan, untuk kitchen gardening, maknanya berkebun di dapur, dan juga berkebun di sekolah, kebun komuniti, farmer to farmer field school, Masya Allah. So memang Cik Hud ni banyak praktikal on this organic dan kebun komuniti. And semenjak, lagi satu pengalaman beliau yang sangat hebat, dalam tahun 1994, beliau merupakan humanitarian staff di Uzbekistan. So dia di bawah Malaysian Relief Agency. And then 1997 pun beliau buat reconstruction of Bosnia Herzegovina after the war. Hebat-hebat pengalaman Cik Hud. Okay, Alhamdulillah. So yang panel kedua kita merupakan Profesor, banyak pangkat ni, Profesor TS, Technical Specialist, Dr. Azura Amin, merupakan pemangku Dekan Institut Penyelidikan dan Latihan Halal Antarabangsa UIA. And beliau di Institut Halal ni dah lama daripada 2001 Prof? Yes. Sehinggalah 2017. Masya Allah. And Prof merupakan Doctor of Philosophy of Science Biotech daripada University of London 2004, and Master Science UM 2001 dan Bachelor UM 1996. CV beliau tak terbaca, ada 70 muka surat. So pengalaman beliau 27 tahun ni sangat bermaknalah untuk kita, perkongsian bersama kita pada hari ini. Cik Hud muka tak nampak, terlalu cerah agaknya cahayanya. Okey, tak apa, boleh adjust sementara tu. Okey, so kita boleh mulakan. Mungkin kita mulakan dengan Cik Hud dulu, boleh Cik Hud? Boleh. Okey, so soalan pertama kita, apakah pengalaman Cik Hud selama ni yang kata apa, yang terlibat dengan penanaman organik ni atau ekonomi kitaran of food security, or any inisiatif lah daripada pihak Cik Hud berkenaan topik forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Sharifah kerana beri peluang kepada saya untuk berada dalam forum ni. Sebenarnya sebagaimana yang Puan Sharifah beritahu tadi, MISA adalah sebuah NGO, Badan Budakan Kerajaan, yang mana objektif penubuhannya adalah untuk mengembang luaskan kaedah penanaman secara natural farming, semula jadi ataupun organik di Malaysia ni. Saya perlu beritahu bahawa kenapa kita cakap semula jadi organik, sebab organik ni kalau ada sertifikat barulah boleh nama organik. Kalau tak ada sertifikat, kita cakap dia sebagai semula jadi sahaja. Sebab tu kalau kita cakap pasal organik, dia mesti ada sertifikat. Jadi sejak penubuhan MISA ni 2013, kami banyak bekerjasama lah dengan organisasi kerajaan, bukan kerajaan, universiti dan komuniti dalam negara daripada Sabah. Assalamualaikum Cik Hud. Muka Cik Hud tak nampak sebab dia terlalu bright agaknya. Yeah. So para peserta nak tengok muka yang kacak ni. Oh, macam mana? Tak nampak putih je. Tak apa. Okay, boleh adjust lighting ke ataupun angle macam mana? Tak nampak. Tutup lampu kot. Maybe tutup lampu kot Cik Hud. Cuba. Boleh, tutup lampu dah. Okey, sikitlah, nampak sikitlah. Okay, basically MISA ni banyak bekerjasama dengan organisasi kerajaan, bukan kerajaan, universiti, komuniti, untuk kami mengembang luaskan kaedah bagaimana kita nak bertanam secara semula jadi ataupun organik ini. Kerana yang paling penting adalah bagaimana kita nak menyebarluaskan ilmu, bagaimana kita nak masyarakat secara keseluruhannya dapat ilmu bagaimana nak bertanam secara organik. Sebab yang macam Puan Sharifah beritahu tadi, kita ada banyak bahan terbuang,
bagaimana bahan terbuang tu kita nak tukarkan kepada bahan baja yang boleh kita gunakan untuk tanaman. Sekiranya contohnya kitchen waste atau bahan-bahan yang setiap hari kita makan, sisa makanan dan sebagainya, kalau kita boleh tukarkan kepada kompos, dan kompos tersebut sekiranya kita tidak bertanam, kompos tersebut kita tidak boleh guna. Jadi kita perlu bertanam. Jadi dia sangat berkait rapat, ya. Bila kita dah buat kompos di rumah kita, kita perlu bertanam. Jadi apa yang Nisa buat, kita hendak masyarakat kembali bertanam. Sebab datuk nenek moyang kita dulu semuanya bertanam, menghasilkan makanan, paling tidak pun ada tanaman-tanaman di sekeliling rumah. Jadi kita nak ajak masyarakat keseluruhannya, mari jom kita bertanam, tapi menggunakan kaedah organik, kaedah yang semula jadi. Jadi walaupun mereka yang berada di bandar, mereka yang berada di luar bandar, ada berbagai kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita bertanam secara organik. Tak semestinya tak ada tanah, kita tak boleh bertanam. Tapi sebenarnya ada berbagai kaedah. Jadi kalau kita nak cerita pasal inisiatif yang Misa buat ni adalah kita nak ajak masyarakat kembali bertanam, tapi menggunakan kaedah organik. Yang mana kaedah ini dapat menghasilkan makanan yang sihat dan juga dia untuk keperluan keluarga. Itu sedikit sebanyak Puan Sharifah. Okey, Cik Hud. Thank you very much. Terima kasih banyak atas penerangan tu. Okay, soalan yang sama saya nak ajukan juga kepada Prof. Dr. Azura. Penglibatan atau inisiatif dalam penanaman organik, ekonomi kitaran dan food security. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Puan Sharifah dari AMPM International dan berhad kepada juga penganjur bersama ECOWI, MISA dan Persatuan Lestari Alam Malaysia. Okey. Saya Azura dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dari International Institute for Halal Research and Training, UIM lah. Okey. Bagaimana kami tercebur dalam aktiviti penanaman organik ini? Pertamanya di INHAD atau Institut Halal ni, short form ni kita panggil INHAD. Di INHAD ni ada satu bidang kajian yang kita panggil sebagai cara hidup halal dan toib. Halal and Toiban Lifestyle. Okey. Jadi penanaman secara organik atau semula jadi ini termasuk di dalam area cara hidup halal dan toib. Di mana untuk kita memastikan apa sahaja yang kita makan itu adalah halal dan awesome, halal dan suci, bersih dan sebagainya. Salah satu caranya adalah dengan menanam secara organik, di mana kita akan menggunakan kita tidak menggunakan racun serangga. Kalau boleh baja pun adalah daripada bahan yang kita semula, okey. Kerana hasil daripada kajian beberapa rakan kerja mendapati bahawa penggunaan baja dan racun yang berlebihan menyebabkan mengganggu keselamatan kesihatan kita, ya. Terutamanya ada kajian yang menunjukkan bahawa peningkatan kes autism di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan persekitaran kita tercemar dengan racun perosak. Okey, mulai daripada itu kami pun menubuhkan kumpulan kecil yang dipanggil sebagai INSAF, Integrated and Sustainable Agriculture and Farming, di mana dalam kumpulan ini terdiri dari pensyarah, kaki tangan pengurusan dan kaki tangan sokongan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kami secara aktifnya melakukan ataupun mewawarkan kepada komuniti di dalam kampus dan juga di luar kampus tentang kepentingan
penanaman secara organik untuk memastikan halal and toy lifestyle. Okey, selain daripada berkomunikasi dengan komuniti di sekitar, kami juga aktif dalam penulisan artikel, buku, kami menyampaikan ceramah, macam contohnya forum online hari ini kan. Okey, sebab tu saya tak menolak bila Puan Sharifah minta untuk terlibat. Kita juga melakukan aktiviti pemindahan teknologi ataupun knowledge transfer kita panggil kepada komuniti di sekitar kita, contohnya di PPR Gombak Setia dan di Kampung Sungai Pusu dan sebagainya. Kami juga melibatkan diri dengan jaringan aktiviti jaringan dengan kumpulan-kumpulan aktivis atau NGO yang lain lah, supaya bila besar networking tu akan lebih mudah gerakan ini kita jalankan. Itu sahajalah Puan Sharifah pengenalannya dan inisiatif yang kami telah buat. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Azura. Terima kasih menerima jemputan saya. Para peserta pun kira orang kata bersyukurlah, happy lah dengan penglibatan Prof selama ni. Itulah racun perosak ni boleh salah satu punca autism tu sangat orang kata sangat serius lah Jadi sekarang ni kita teruskan juga dengan Cik Hud Boleh dengar suara saya jelas Jelas. Suara Puan sangat jelas. Cuma saya punya video saya tak tahu, mungkin saya punya komputer ni ada stuck sikit kot. Nasib baik suara keluar. Video. Okey, tak apa. Okey, Cik Hud. Yeah. Okey, yang soalan kedua kita untuk kita bincangkan ini, apakah kebaikan penanaman organik ni untuk ekonomi kita dan food security, ataupun jika Cik Hud juga tahu ada peluang insentif atau grant dan sebagainya lah. Yang paling penting kebaikan lah penanaman organik. Untuk soalan kedua ni, kebaikan penanaman organik, of course macam yang Prof beritahu tadi, kita hendakkan makanan yang halal dan baik, dan bagaimana kita hendakkan makanan kita makanan yang baik. Sekiranya kita gunakan racun untuk kita kawal serangga dan sebagainya, untuk kawal rumpai. Jadi kebaikan produk organik ni mestilah ia semula jadi. Kita tidak menggunakan baja kimia sintetik dan juga racun serangga, racun rumpai, bagi pastikan apa yang kita tanam ni benar-benar sihat dan berkhasiat untuk dimakan. Itu yang sangat penting, sebab penanaman organik ni bukan sahaja menangani keterjaminan makanan, tetapi juga keselamatan makanan itu sendiri. Sebab kita bukan sahaja perlu memastikan makanan yang kita makan, yang kita perlukan hari-hari ini selamat, kita juga pastikan yang kita boleh makan, tapi dia juga pastikan dia selamat untuk dimakan. Dan juga kita secara keseluruhannya, sekiranya kita mengamalkan penanaman semula jadi atau organik ini, keseluruhan seluruh keluaran kita yang macam Puan Sharifah beritahu tadi, akan menjadi kitaran yang sihat. Kalau kita tanam tanaman menggunakan kompos, menggunakan baju organik yang kita buat sendiri, dan mana kita tahu apa bahan-bahan yang kita bagikan kepada tanaman yang kita makan sebenarnya. Dan juga sekiranya kita berkebun dan kita menternak, jadi kita punya kebun ataupun ladang kita pun tanpa ada racun. Dan juga tumbuhan-tumbuhan dan makanan-makanan yang kita tanam semuanya bebas racun dari awal penanaman. Jadi itu yang sangat penting, sebab sekiranya kita memelihara binatang ternakan di dalam kita punya kebun, binatang ternakan pun makan makanan yang sihat juga. Jadi itu adalah kitaran kita makan tumbuhan yang sihat, dan binatang ternakan pun makan makanan yang sihat. Dia tidak makan racun. Jadi secara keseluruhannya, kebaikan organik ini sangat besar sebenarnya, sekiranya kita amalkan dari awal penanaman. Sebab kita bukan sahaja dapat mengeluarkan makanan yang halal, tetapi makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita setakat kita nakkan makan yang
dapatkan kalori sahaja, tapi dia tidak sebenarnya menyihatkan. Kita kena lihat balik makanan kita. Ya. Sebab makanan bukan sekadar kita nak kenyang, tapi dia perlu kepada untuk menyihatkan kita. Jadi organik ini, pelaksanaan penanaman secara organik ini sangat-sangat penting, sebab dengan kita bertanam secara organik kita dapatkan pengeluaran makanan yang selamat, yang berkhasiat untuk kita dan keluarga kita. Sebab sekiranya setiap orang ini bertanam di rumah, kita dapat hasilkan tanaman makanan yang baik untuk keluarga kita. Dan juga sekiranya kita berkebun dan keluarkan hasil tanaman makanan kita dapat keluarga kita dapat makan, dan juga kita mungkin boleh jual kepada masyarakat setempat, yang mana masyarakat setempat juga telah selamat daripada makan bahan-bahan yang yang mempunyai racun, yang membahaya kepada kesihatan. Jadi sebab tu pada pandangan saya lah, penanaman secara organik ini kebaikan dia sangat-sangat besar. Dan juga kalau kata nak cakap pasal kitaran ekonomi, sekiranya setiap rumah membuat kompos daripada sisa dapur, dan pihak SW Corp ataupun pekerjaan tempatan pun kurang dari segi landfill, sebab semua orang buat kompos, dan kompos ini bila dia dah buat, kita boleh gunakan untuk tanaman dan juga dapat hasilkan makanan. Jadi dia secara keseluruhannya, kebaikan tanaman organik ini sangat baik untuk kita, keluarga dan ekonomi negara. Itu saja setakat ini. Ya, terima kasih Cik Hud. Ya, satu orang kata kitaran yang sangat murni, di mana kita dapat di samping mendapat makanan yang bukan saja dari segi keterjaminan makanan itu sendiri, tetapi yang halal, dan bersih dan bagus untuk kesihatan kita. Okey, Prof Azura, ada tambahan lagi untuk kebaikan penanaman organik? Okey, tadi kalau Encik Uhud dah kupas kebaikan penanaman organik kepada ekonomi kitaran ataupun circular ekonomi, saya akan kupas pula lah kebaikan penanaman organik ke atas food security, keselamatan makanan kita. Okey, pertamanya ianya berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Okey, amalan pertanian organik ni dia boleh menggalakkan kesihatan tanah. Okey, dia mengurangkan hakisan tanah dan meningkatkan biodiversiti. Ini akan membawa kepada pengeluaran yang mampan dan membantu memelihara sumber semula jadi untuk generasi yang akan datang. Okey, yang kedua, faedah kesihatan. Makanan organik ni bebas daripada bahan kimia sintetik seperti yang Cik Hud dan saya kata tadilah, dan ini lebih sihat untuk pengguna dan petani. Bukan pengguna saja, petani pun, okey, sebab mereka ni akan terdedah dengan racun perosak yang mereka sendiri sembuh. Okey, amalan pertanian organik menggalakkan pengguna baja semula jadi dan teknik pengurusan perosak yang mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya. Yang ketiga adalah dari segi faedah ekonomi. Okey, pertanian organik mewujudkan peluang pasaran baharu untuk petani kecil dan komuniti luar bandar. Produk organik selalunya dijual pada harga premium, kan? Selalunya lagi mahal lah, kan? Yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dan ia dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Sekarang bukan kawasan luar bandar je, di dalam bandar pun kan urban, kan, di kawasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni ada banyak urban farm under LA 21, kan. Okey, so mereka pun dah menjual, saya pun duduk juga dalam grup tu. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah keselamatan makanan kita lah. Pertanian organik menggalakkan penggunaan varieti tanaman tempatan dan pelbagai yang meningkatkan kesediaan makanan dan menggalakkan kedaulatan makanan. So kita boleh pilih apa yang kita nak tanam. Kita tidak ditentukan oleh
organisasi gergasi di luar sana kan, sebab kita boleh pilih apa yang kita nak tanam sendiri dari variety di negara kita sendiri. Pertanian organik juga dia mengurangkan pergantungan kepada input sintetik yang diimport. Contohnya urea dan sebagainya. Ianya meningkatkan daya tahan sistem makanan tempatan terhadap kejutan luaran. Macam sekarang telur tak ada kan, ayam pun kurang. Jadi kalau kita boleh keluarkan sendiri, insya-Allah kita tak terkejut sangatlah dengan perkara-perkara yang sebegini. So secara ringkasnya, pertanian organik ni memainkan peranan penting dalam menggalakkan pengeluaran makanan yang mampan dan sihat. Dia dapat menyokong ekonomi tempatan dan meningkatkan keselamatan makanan. Itu sajalah. Ya, Masya Allah. Itulah kalau kita back to nature, insya Allah kita orang kata dilindungi lah daripada segala dalam bentuk penyakit, dari bentuk makanan yang tidak sihat. Jadi sekarang ni kita dah dengar kebaikan daripada Cik Hud, daripada Prof Azura. Kita nak tahu pula apakah cabaran semasa kita untuk menggalakkan penamaan organik ni. Cik Hud boleh bagi ulasan? Cabaran semasa ialah sebenarnya kata orang tu bertanam ni kita perlukan minat untuk bertanam. Mungkin sekarang ni masyarakat secara keseluruhannya untuk bertanam ini mereka tidak merasakan bahawa keperluan mendesak. Kita jangan tunggu apa-apa perlukan mendesak barulah kita nak bertanam. Kan? Jadi kita perlu masyarakat secara keseluruhannya perlu kepada ilmu untuk bertanam ini, terutamanya bagaimana nak bertanam secara organik. Sebab kenapa secara organik yang saya dah beritahu tadi itu, kita nak hasilkan makanan sihat dan juga ilmu ini perlu didedahkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan kesedaran ini perlu diberikan agar masyarakat secara keseluruhannya dapat menghasilkan tanaman-tanaman di sekeliling rumah mereka. Apa salahnya di rumah ada 20 pasu ataupun 10 pasu bunga, ada 3-4 pasu tu tanamlah tanaman makanan. And then tanam tu biarlah tanaman yang cara organik. Jadi paling tidak pun kalau kita nak ambil cili kita tu, cili api tu cili yang organik, kan? Sebab kalau kita lihat cili, bagaimana cili ditanam secara komersial, kemungkinan kita tak makan cili lagi. Sebab kalau kita lihat bagaimana banyaknya racun mereka gunakan untuk kawal serangga. Jadi saya tak fikir para hadirin semua nak makan racun. Tapi kita tak sedar benda itu ada di dalam makanan kita. Jadi paling tidak pun sekiranya kita bertanam di sekeliling rumah kita, walaupun ada 3-4 pasu, sayur, sawi, kangkung, bayam dan cili yang memang kita hari-hari makan. Jadi biarlah kita tanam sedikit, tapi yang benda itulah yang sihat. Di luar kita makan di luar, di restoran, kita tak boleh nak kawal, tapi di rumah kita sendiri tolonglah kawal apa yang kita makan dan apa yang kita bagi kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita lihat kita ni adalah apa yang kita makan. Sekiranya kita makan makanan yang kurang sihat, kita akan jadi tak sihat. Kalau kita makan banyaknya junk food, kita bagi anak kita makan junk food, anak kita jadi junk. Tak habis-habis sakit. Sama juga dengan makanan. Sekiranya kita ada kesedaran, kita bertanam, kita nak pastikan makanan kita tu makanan yang sihat, makanan yang organik. Memanglah organik ni sebenarnya cabarannya adalah di pasaran, harga makanan organik, sayuran ni sangat boleh dikategorikan mahal, untuk orang yang berpendapatan sederhana. Jadi bagaimana orang yang biasa-biasa ni nak makan yang organik? Jadi bagaimana kita nak makan? Kita sendiri kita perlu bertanam. Kita tidak boleh tunggu orang lain tanam untuk kita untuk dapatkan kualiti yang tinggi.
kita perlu tanam. Jadi bagaimana kita nak bertanam kalau kita tidak ada ilmu untuk bertanam. Sebab tu cabaran utama ni, kita macam mana selain daripada masyarakat perlu mendapatkan ilmu dan juga praktikkan ilmu tersebut. Apa salahnya kita tengok di YouTube, kita mungkin tengok hiburan dan sebagainya. Apa salahnya kita tengok bagaimana nak bertanam secara organik di YouTube. Jadi selepas tu bagaimana nak buat kompos secara organik di YouTube, kita tengok. Jadi dalam masa yang sama kita praktikkan di rumah kita. Tapi kalau kita dah mula bertanam walaupun satu pasu, dua pasu, akhirnya kita akan rasa kita perlu bertanam. Sekiranya kita makan sayuran organik yang kita tanam sendiri, rasanya berbeza Puan. Sangat berbeza. Jadi kita tahu apa yang kita letak dan kita yakin makanan yang kita makan sebenarnya. Jadi cabaran inilah yang saya rasa kita nak masyarakat secara keseluruhannya bertanam secara organik. Dengan bagaimana ilmu tu Cik Hud, sampaikan. Ada soalan kat sini. Biasanya dia kata untuk keperluan individu tu tak susah lah, masing-masing tanam untuk makan sendiri. Tapi dia kata ada cabaran untuk komersial dan juga nak dapat persijilan My Organic. So saya rasa ni kita buat another session lah Cik Hud kan? Saya boleh terangkan saja. komersialkan? Boleh. Saya sebenarnya saya boleh terangkan secara ringkas bagaimana saya punya center saya di Gombak mendapat persijilan organik, My Organic. Sebenarnya kita perlu bertanam secara organik daripada mula. Dan pihak Jabatan Pertanian sebenarnya sangat membantu bagaimana kita nak dapatkan persijilan. Jadi kita perlu ikut prosedur dan sebagainya. Sebenarnya nak dapatkan persijilan tu bukanlah mudah, tapi sekiranya kita tahu bagaimana kita nak bertanam secara organik dengan cara yang betul, insya-Allah pihak Jabatan Pertanian akan mudah bagi persijil My Organic. Dan juga kalau nak tanam secara komersial, dia kena bermula dengan bertanam secara kecil-kecilan dulu. Lepas tu baru kita yakin kita boleh buat secara besar-besaran sehingga kita boleh buat ladang organik, insya-Allah. Okey, so saya kira Cik Hud dah cover sekali soalan yang ketiga tu. Apa saranan kepada masyarakat dah cover sekali. Okey, kita terus dengan Prof Azura kerana Prof Azura by 11:30 sharp she has to leave. Dia kena pergi ada meeting lain. Jadi kita teruskanlah. Jadi Prof boleh share cabaran dan juga saranan sekali. Okey, saya mulakan dengan cabaran lah. Cabaran yang pertama yang paling susah ni adalah kurang kesedaran. Okey, ramai pengguna dan petani tidak menyedari faedah pertanian organik ni dan mereka juga tidak menyedari tentang kemudaratan yang disebabkan oleh pertanian berasaskan kimia. Jadi mendidik pengguna dan petani tentang kelebihan pertanian organik adalah penting. Macam Puan Sharifah buat pagi ni memang bagus. Okey. Yang keduanya tentang kos. Pertanian organik dia memerlukan lebih banyak tenaga buruh lah kan. Kerana ia kurang bergantung kepada input sintetik seperti racun, perosak dan baja. Jadi kos buruh, benih organik dan input organik ni lebih tinggi daripada pertanian konvensional. Kos yang lebih tinggi ni boleh menjadi penghalang kepada petani yang sudah biasa dengan pertanian konvensional dan ini adalah cara mereka mencari nafkah kan. So susahlah untuk permulaan tu memang agak susah untuk mereka bertukar arah. Yang ketiga tu macam tadilah macam Cik Hud cakap juga pensijilan. Pertanian organik ni tertaluk kepada peraturan yang ketat dan proses pensijilan yang boleh kadang-kadang dia memakan masa dan kos yang tinggi. Kalau petani berskala kecil, dia mungkin akan mendapati perkara ni sukar untuk mereka memenuhi piawaian. Dan ini juga boleh menghadkan keupayaan mereka untuk memasarkan produk mereka sebagai organik, label organik. Okay? Okey, yang seterusnya adalah kekurangan infrastruktur. Terdapat kekurangan infrastruktur seperti kemudahan pemprosesan, penyimpanan organik yang diperlukan untuk menyokong pertanian organik. Okey, tanpa kemudahan ini petani organik mungkin bergelut lah untuk menjual produk mereka atau
menghadapi kesukaran untuk menyimpan je lah. Sebab kalau dah lama pun dah tak kira, kalau sesayuran ni yang kita dah harvest, kita dah tuai, kita dah simpan lama pun dah tak segar lagi kan, macam mana nak jual. Okey, yang akhirnya adalah permintaan pasaran. Walaupun permintaan untuk makanan organik semakin meningkat, memang kita nampaklah ada kesedaran kan, tapi ia masih mewakili sebahagian kecil daripada keseluruhan pasaran makanan. Akibatnya ramai petani mungkin tidak melihat nilai peralihan kepada pertanian organik ni, terutama jika mereka tidak pasti tentang permintaan pasaran untuk produk mereka kan. Dah lah kos tadi tinggi, lepas tu permintaan pun kurang, pengguna pun teragak-agak nak beli bila harga tinggi. Jadi sukarlah pada mereka. So secara keseluruhannya untuk mempromosikan pertanian organik, kita memerlukan cara menangani cabaran ni lah melalui pendidikan, perubahan dasar dan pelaburan dalam infrastruktur dan penyelidikan. Okey, so saya pergi pula kepada saranan saya lah kepada masyarakat di luar sana. Okey, pertamanya kita kena mulakanlah dengan mendidik masyarakat tentang faedah pertanian organik. Contohnya kita kena adakan seminar, bengkel dan ceramah untuk mendidik petani dan ahli komuniti tentang faedah pertanian organik termasuk kesihatan tanah yang lebih baik, pengurangan penggunaan bahan kimia dan pemakanan yang lebih baik. Okey, yang kedua kita kena sediakan akses kepada sumber. Okey, contohnya menyediakan petani dengan sumber dan latihan tentang teknik pertanian organik macam Cik Hud buat termasuk cara pengkomposan, tanaman penutup bumi dan kaedah kawalan perosak semula jadi. Ini boleh termasuk menyediakan akses kepada benih, alatan dan peralatan lain yang diperlukan. Yang ketiga, bina rangkaian. Galakkan petani dan ahli komuniti membina rangkaian dan menyokong satu sama lain. Jangan pula hentam sama sendiri kan dalam peralihan kepada pertanian organik ni. Ini boleh termasuk menganjurkan pasar tani, program sokongan komuniti dan acara komuniti lain. Yang macam LA21 buat, dia buatkan pasar kan untuk ahli-ahli urban farming tu untuk jual bahan-bahan mereka lah, produk mereka. Yang seterusnya adalah rakan kongsi dengan perniagaan dan organisasi tempatan. So rakan kongsi dengan peniaga dan organisasi tempatan seperti dengan restoran, dengan kerja runcit, dengan koperasi makanan untuk mempromosi faedah pertanian organik dan untuk menyediakan pasaran bagi hasil organik. Seterusnya, ini penting, perubahan dasar sokongan. Kalau tak ada dasar sokongan, memang ke mana-mana pun tak jadilah. So, menyokong dasar yang menyokong pertanian organik lah. Seperti insentif cukai, pembiayaan untuk penyelidikan organik dan peraturan yang memerlukan pelabelan makanan yang diubah sesuai secara genetik. So, orang akan tahu, ini ada, kalau kita organik kita nak label, kalau yang GMO kita tak label pula. So, macam mana kita punya pembeli nak pilih. Yang terakhir adalah galakkan penglibatan komuniti, galakkan ahli komuniti untuk terlibat dalam pengeluaran makanan dan pertanian tempatan dengan mengajukan taman komuniti, menjadikan pendidikan dan latihan dan mewujudkan peluang untuk kerja sukarela di ladang tempatan. So secara umumnya kalau semua orang ikut cadangan ni, insya-Allah 10 tahun lagi kita akan ada abundance of organic food lah dengan harga yang optimal untuk dibeli. Okey, itu saja. Puan Sharifah. Okay, thank you Prof. Terima kasih Prof. So memang kalau kita lihat dari sudut keprihatinan lah. Sebenarnya semua orang prihatin nak bagi sihat, anak sihat, keluarga sihat, betul tak? Siapa yang suka sakit? Jadi sekarang kita kita macam Cik Ucap, makanan tu merupakan kita punya sumber penyakit. Apa yang kita makan itulah kita kan. Jadi sekarang ni kita nak galakkan tanaman organik dan juga beli sayur organik ke makanan organik. Cuma masalah katanya di pasaran jauh lebih mahal. Harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau golongan yang walaupun diprihatin atas kesihatan tetapi keadaan ekonominya tidak mengizinkan. Jadi dia terpaksa kata beli yang makanan yang mempunyai racun serangga yang sebenarnya memang bahaya.
kan. Jadi bagi kita menangani masalah ini, jadi kita sebenarnya boleh mendapatkan teknologi yang dapat menjimatkan kos pengeluaran bajet organik dan juga membantu petani-petani dalam memperbanyakkan hasil daripada sistem organik ni. Inilah merupakan salah satu teknologi yang kita nak perkenalkan kerana ianya telah pun berjaya. Contoh kalau kita tengok Thailand, di Indonesia, mereka telah memulakan secara orang kata besar-besaran. Kalau kita tengok in term of food security kan, Thailand dia dah orang kata apa dah capai tahap orang kata apa kalau apa-apa berlaku pun rakyat dia terjamin, betul tak? Prof? Jadi sekarang ni kita nak menuju ke arah itu. Jadi kita mendidik masyarakat keadaan faedah pertanian organik ini itu merupakan yang pertama kan, yang sangat penting lah. Dan juga supaya mereka dapat akses juga kepada sumber-sumber seperti benih. Nak cari benih yang organik tu memang agak susah Prof Azura, Cik Hun. Jadi kita kena hasilkan benih dulu. Betul. Jadi nak hasil benih mungkin daripada apa yang kita ada, kita buat dulu. Mungkin dalam 1 cycle, 2 cycle, kita akan dapat 100% organik. Lagi satu, sumber yang halal lah. Bajet organik ni kalau kita tahu, memang kalau kita rawat betul-betul, itu adalah sumber yang halal kan. Jadi sekarang ni kita nak menuju ke arah itu, kita juga perlukan dasar. Okay, buat masa ni Prof Azura, maybe 1 minute you can share. Is there any existing dasar ataupun any incentive tak kepada pengusaha-pengusaha organik ni? Okay, secara sepintas selalu je dia. Okay, yang pertamanya ada Organic Agriculture Project di bawah MAFI sebenarnya. Organic Agriculture Project di bawah MAFI. So permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan dan borang ni boleh didapati di pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang di daerah masing-masing lah. Di Jabatan Pertanian pun ada, Jabatan Perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan MARDI sendiri di setiap negeri masing-masing. Okey, itu government kerajaan. Badan bukan kerajaan, contohnya Baba yang keluarkan baja tu kan. Another one, dia juga ada menubuhkan instrumen pembiayaan yang dipanggil Tabung Pensijilan Organik Malaysia. Okey, mereka menyumbang setiap tahun daripada hasil perniagaan mereka ni untuk kepada petani yang berminat untuk memohon sebarang pensijilan organik. Okey. Dan memenuhi piawai organik yang diiktiraf lah di peringkat antarabangsa. Okey, yang seterusnya Agrobank sendiri ada memperuntukkan bajet yang ini pada tahun 2021, saya rasa masih ada sampai sekarang pelaksanaan projek pertanian organik sebagai projek komuniti dengan peruntukan pada masa itu adalah 50 juta. Banyak tu. Okey. Dan di Melaka sendiri Jabatan Pertanian Melaka ada memperuntukkan kepada peserta, dia kata permohonan untuk Malaysia Organic Scheme dan My Organic. Ini adalah percuma. Okey, dengan syaratnya memenuhi dia punya piawaian lah. Okey. Dan di MAFI sendiri ada melancarkan di Sabah lah, utamanya yang ini di Sabah, projek di Sabah. MAFI lancarkan program pertanian organik di Sabah. So siapa di negeri Sabah, okey, dia akan dapat peruntukan yang diberikan adalah sebanyak 1 juta untuk melaksanakan program ayam organik. So ada banyak lagi lah yang boleh, mungkin Cik Hud ada banyak lagi yang boleh share di sini lah. Ya, mungkin Cik Hud nak tambah, ada lagi peluang-peluang lain. Sebenarnya macam saya katakan tadi, sekiranya kita telah bermula bertanam secara organik dan juga kita telah yakin dengan kaedah penanaman kita tu dan juga kita dapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian bagaimana nak dapatkan pensijilan organik. Sebenarnya berbagai-bagai insentif yang ada, yang macam Prof Azura beritahu tadi tu. Cuma kita perlu mula, kita perlu mula.
bagaimana nak mula tu yang paling penting. Kalau kita tak turun ke tanah untuk buat penanaman ini, memang agak sukar. Kita perlu mula bertanam dan juga kita perlu praktis secara organik ini. Lepas tu nanti insya-Allah, sebab pengalaman saya sendirilah dengan Jabatan Pertanian, memang mereka akan datang, kita jemput mereka datang, nanti dia bagi khidmat nasihat bagaimana dapatkan organik dan sebagainya. Memang agak troublesome, tapi benda tu, possibility tu memang very high lah untuk kita boleh dapat persijilan organik. And then insentif tu pada saya lah, pada pandangan saya lah, insentif tu akan datang, tapi kita perlu mulakan dulu. Dia tidak boleh kita tunggu insentif dulu baru kita mula, dia takkan jadi. Kita kena mula dulu Kita kena mula dulu. Okey, so saya nak cadangkan kepada partisipan semua, siapa yang berminat nak attend our next training, tapi next training bukan Zoom lagi, kita nak buat hands on training. Okey tak Cik Hud? Saya okey, tak ada masalah. Kita buat practical training. At least orang kata apa, basic menanam tu dulu. Boleh. Sebab saya InsyaAllah kita boleh buat di Nisa, di Gombak. Kalau siapa yang berdekatan, boleh datang ke Gombak. Kita boleh, sebab saya punya center memang ever ready untuk kita buat hands on training. Untuk training Ya. Okey. InsyaAllah nanti kita organize. Jadi siapa dalam group ni yang berminat boleh put in the chat or at least communicate dalam kita punya Telegram group. Kami akan organisekan di MISA bersama Cik Hud, dan I think kita ada beberapa pakar dan pada kami MPM International kita juga punya teknologi lah yang orang kata apa, murah dan mudah, itu yang penting. Sebab kita kalau boleh nak orang makan organik ni bukanlah harga yang mahal. Kalau dapat sama harga dengan sayuran di pasaran, saya believe semua orang akan convert ke organik. Betul tak? Betul. Saya pun sebenarnya pandangan yang serupa dengan Puan Syarifah, sebab sebenarnya kalau sekiranya kita buat sendiri apa yang kita dari segi input pertanian ni, baja dan penghalau serangga dan sebagainya, benda tu agak murah. Cuma yang macam Prof cakap tadi, dari segi kos buruh, itu sahaja yang kita kena lihat. Sebab dia memerlukan agak ramai bila kita kena buat sendiri segala benda. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu bahawa menurunkan harga organik ni. Di center saya sendiri, saya daripada sejak penubuhan MISA sampai sekarang, harga sayur organik masih sama, RM4 satu pack. Jadi kenapa saya boleh buat? Sebab kita keluarkan sendiri sebenarnya. Bila kita keluarkan sendiri, kita boleh letak harga kita. Sebab kos kita tahu sangat murah. Jadi kita tak perlu nak ikut harga di pasaran yang menggunakan kaedah-kaedah yang mahal, ya. Sebab kita menggunakan kaedah-kaedah yang murah dan mudah sebenarnya. Yes. Okey, sekarang dah 11.30. Saya fahamkan Prof Azura memang dah kena pergi. Jadi saya nak ambil kesempatan ni mengucap banyak terima kasih kepada Prof Azura. Jadi kita ambil group foto dulu sebelum kita sambung sedikit lagi lah, a few minutes our session, because kita ada beberapa video yang sangat bermanfaat lah untuk semua tengok. Jadi kita ambil gambar sekarang. Print screen, boleh on video semua. Muka yang cantik-cantik dan handsome tu. Sekarang nampak nama je. Okay, so sekretariat boleh ambil page 1 dulu. Okay. Alright. So lepas ni kita akan sambung sedikit lagi. Kita menghormati Prof Azura yang terpaksa pergi awal. Okay. Dah ambil gambar ke? Okay, Prof Azura pun dah keluar. Okay, terima kasih. Okay, kita sambung sedikit lagi. Saya dipangkam Cik Hud ada video nak share. So kita akan share video Cik Hud, dan selepas tu kami MPM juga ada short video. Dan selepas tu bolehlah kita, orang kata apa, kalau ada soal jawab kita boleh bukalah kepada peserta semua. Okey, kita mulakan dengan video Encik Hud kita
Okey. Yang ada soalan sama ada boleh tulis di chat atau later kita akan bukalah untuk peserta. Okey, video boleh? Video Cik Hud. Sekretariat. Sekretariat tolong keluarkan video. Sekretariat tolong on video Cik Hud. Ya. Okey. Video ni sebenarnya hanya kesedaran ya dari segi organik ya. Okey. Suara tak ada bunyi ke? Dengar bunyi tak? Tak ada. Tak dengar bunyi pula. Okey. Okey, ada bunyi. Okey. Most of what is today is treated with pesticides. That's not so healthy for the environment, but does it really affect us? Meet the Palmbok family. They Det kostar mer än vanlig mat. Det blir en stor skillnad när man är många i en familj. But for the next 2 weeks, the Palmboks are going to eat only organic. Before they begin, urine samples are taken from each of the family members. And it turns out they have a number of different pesticides inside their bodies. Vi hittade framförallt insektsmedel, svampmedel och stråförkortningsmedel. Vi äter insektsmedel. Ja, äckligt. Ja. So, everything in the kitchen is replaced, and they begin eating only organic. Then, another round of samples are taken, and now almost all the pesticides have disappeared. Vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter av att äta mat som har besprutats. Speciellt med tanke på att studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än kemikalier var och en för sig. När man får höra det här så tänker man framförallt på barnen. Det är många kemikalier som har lämnat deras kroppar och jag vill inte ha tillbaka dem i mina barn. Editor cuba sedikit. Ya, kalau ikutkan memang menakutkan ya. Kita hari-hari makan pesticides. Kalaulah kita nampak pesticides, rasanya semua tak nak makan sayur dengan buah. So semua nak berebut, nak tanam sendiri. Itu tak Cik Hud? Ya, betul. InsyaAllah menakutkan kan? Okey, so kita sebelum penutup, kita ada Puan Anis ya, ada angkat tangan tu. Ada apa-apa soalan ke Puan Anis? Saya buka untuk soalan. Boleh juga tanya di chat ataupun boleh on video ya, dan kenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Mazlan. Ni orang lama ni. Khabar Puan Saifah. Pengalaman. Waalaikumsalam. Cik Hud Ya. saya daripada Lembaga Urus Air Selangor dan juga bagi pihak komuniti Alusna lah, Seksyen 20 Salam. Berkaitan dengan organic farming ni, lebih kepada recycle sisa-sisa makanan dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu aspek yang kita boleh integratekan ialah what we call it water recycling lah. Sebab bila kita nak menanam tu kita menggunakan air. Jadi water recycling, contohnya air-air lebihan di rumah, dan juga mungkin rainwater harvesting mungkin boleh diintegratekan di dalam circular economy untuk organic farming ni lah ya. Itu sebagai tambahan lah. Kemudian tu baru-baru ini koperasi saya, koperasi Alusna Seksyen 20 ada
memasarkan keluaran ayam organik jenama sihat. Kita ambil daripada Kedah produk ni, dan harganya untuk 1 kilo tu RM24. Jadi dibandingkan dengan ayam biasa, kalau 1 kilo RM9, hampir 2,5 kali ganda lah. Jadi apakah cadangan supaya kita dapat menurunkan harga produk-produk organik ataupun semula jadi ini pada pandangan Cik Hud? Terima kasih. Terima kasih Cik Mazlan. Produk organik ni sebenarnya demand and supply, sebab harga di pasaran tu tinggi sebab kurangnya supply. Jadi sebab tu kita perlu perbanyakkan lagi keluaran produk-produk organik dan bagi harga yang lebih kompetitif di pasaran. Jadi bila harga kompetitif, ramai yang keluarkan, jadi harga akan turun, insya-Allah. Dan satu lagi, contohnya ayam dari Kedah datang ke Selangor, memang ada kos pengangkutan di situ. Tapi sekiranya di Selangor sendiri keluarkan ayam organik, harga jadi kurang. Jadi kenapa tidak masyarakat di Selangor pelihara ayam organik secara semula jadi. Jadi sebenarnya kita boleh lakukan, tapi kita perlu dia punya cycle yang betul lah. Tapi dia punya pembeli, penternak, pembeli yang betul-betul mampu membeli ayam yang sihat ini. Sebenarnya taklah terlalu mahal kalau kita menggunakan bahan-bahan makanan ayam daripada sisa-sisa makanan dan sebagainya, tapi oleh kerana di pasaran harga ayam organik ni mahal, jadi yang murah pun ikut mahal juga. Pandangan saya lah itu. Baik, terima kasih. So maybe kita Okey, terima kasih Cik Mazlan, Cik Hud. Saya rasa nampaknya kita perlulah buat session lagi, betul tak? Banyak persoalan dan pelbagai peluang yang kita nak tengok, dan juga way forward lah. So I believe semua orang nak pergi organik, semua nak sihat, dan juga nak kontrol ekonomi juga. Mana-mana kita nak wujudkan supaya organik ni bukan hanya untuk kita makan sendiri, tetapi untuk komersial, di mana menjamin punca pendapatan yang sustainable. Wah, Cik Rashdan angkat tangan. Okey. Ni saya kena bagi peluang ni Cik Rashdan, kita punya supporter juga untuk collaboration ni. Okey, Cik Rashdan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya tahniah kepada Puan Sharifah and co lah atas penganjuran. So kita ni saya cuma just nak sharing saya tak nak sharing a bit mengenai tadi apa yang Cik Hud cakap lah berkaitan dengan supply. So we are talking about mass numbers of production. Dengan kita yang orang-orang organik ni ataupun separuh organik ni kan tak ramai sebenarnya. So saya nampak dari segi education. So education tu memang is a crucial part, is a fundamental untuk kita moving towards organic nation. Okay, so mana kita nak sihat, tak naklah makan untuk sakit kan. Orang makan nak sihat, makan sakit. So ini just a bit of sharing apa yang saya baru habis discussion dengan HRD Corp. Tadi kita ada buat satu sesi perbincangan awal bagaimana kita nak empower youth, orang muda, macam Cik Hud dia telah berjaya melahirkan beberapa orang muda, terutamanya saya punya tim sekarang ni Encik Haikal lah yang bantu gelandangan berkebun. So beberapa minggu lepas kita dapat kunjungan daripada beberapa buah universiti, dan yang paling menariknya baru je last week budak-budak UniKL lah, UniKL pun datang nak menyantuni gelandangan, tapi kita kena change mindset orang adalah you guys datang untuk grow food, bukannya datang untuk nak berselfie and so on.
So ia berbalik kepada pendidikan. Jadi apa yang mungkin saya nak share kepada untuk kita tadi Cik Mazlan daripada Alusna ialah kita kena lahirkan lebih ramai lagi enabler. Enabler tu coming from the younger generation. Contoh, kita ada 5 college vocational pertanian. Saya rasa yang tahu, alhamdulillah, tak tahu saya share lah yang kita boleh engage, maknanya syarikat, NGO, koperasi, sesiapa saja nak expand you punya hasil apa semua. Contoh ayam organik tadi, supaya kita boleh reducekan ni semua, kita boleh buat kerjasama dengan Polis Vocational Pertanian. Sebagai contoh, kami di Legislatif Malaysia, kami ada MOU, Note of Understanding bersama dengan College Vocational Rombau, Negeri Sembilan. Saya orang Sembilan kan, sebenarnya lah Sembilan. So kita boleh bantu. Contoh baru beberapa tahun lepas, mereka nak buat kompos, so mereka tak ada bahan. So kita sebagai industry player ataupun enabler ni semua, so we need to join force, kita gerakkan. Jadi saya berjaya yakinkan satu syarikat yang menghasilkan tiram kerabu, so dia bongkah lebihan tu kita hantar bertan-tan kepada college vocational. The beauty about them, because diorang ada manpower. Ceritanya sekarang ni kita nak supply that organic stuff, tapi kita tak cukup manusia-manusia yang berhati mulia macam tuan-tuan dan puan pada pagi ni lah yang bersama-sama kita hari ni. Jadi what we need to do ialah kita kena ada proper engagement di peringkat grassroots level. So mungkin next session nanti saya boleh share jugalah kan apa yang kita boleh bersama-sama. Yes, baru nak cakap Cik Rashdan, you banyak idea. Kita buat next session lah. Okay, session ni pun dah nak hampir tamat. I know you have a lot of idea. Definitely we will invite you as one of the speakers. So kita memang orang kata apa, mencarilah orang-orang yang memang dah berpengalaman dalam bidang ni dan dapat membantu lebih ramai orang lah. So saya ucapkan terima kasih Cik Rashdan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, so sebelum kita tamatkan, I think ada video daripada tim saya untuk dikongsikan kepada para peserta. Assalamualaikum. Boleh saya tanya satu soalan? Ya Puan Zura, boleh last dari Puan Zura Saya perlu onkan video ke sebab saya dalam kereta ni. Tak apa. Kalau tak on pun boleh, nak on pun okey. Okey, yang saya tanya, saya pasal organic against organic versus GAP. Okey. Organic tu yang saya terbaca somewhere lah, organic tu kita kena tanam 100% dalam menggunakan medium tanah. Betul ke? Betul. Okey. Contoh macam saya duduk dalam taman. Dalam taman perumahan. Kalau kita tengok dalam perumahan taman perumahan ni ground tanah tu is very hard to come by. Rumah yang ada tanah, landed property makin lama makin pupus. Saya duduk di Pulau Pinang. Okey, apa yang saya nak tekan kat sini, saya alhamdulillah ada sedikit area depan rumah yang saya convert into aquaponic ya. Ikan bawah atas sayur. Kalau saya tercakap logat Penang, tak maaf banyak-banyak lah. Teruskan. Okey, saya tanam bawah ikan keli ataupun ikan tilapia. Atas dia adalah saya tanam sayur hijau lah, sayur selom, sayur herbs and sawi, macam-macam lagi. Lepas tu yang saya nak tanya kat sini ni pasal GAP, Good Agricultural Practice. Sebab kalau saya nak go for organic certification is almost impossible because kita menggunakan plastik, PVC piping, sebab saya gunakan takung soalan puan. Takung terpeling yang saya dan suami saya design sendirilah. So kalau katakan we cannot go for organic, why not kita just focus on good agriculture practice, sebab kita tahu apa kita letak dalam sayur-sayur kita. Soalan puan? Soalannya boleh explain sikit pasal GAP. GAP ni adalah Good Agriculture Practice.
yang mana dia masih menggunakan racun dan dia ada prosedur-prosedur penggunaan racun dan juga prosedur-prosedur bagaimana kita nak menanam secara teratur dan lebih baik, ya. Okey. Jadi dia bukanlah organik, tapi dia dipanggil Good Agriculture Practice GAP, yang mana dia punya pelaksanaan tu bukan organik, tapi dia lebih kepada menguruskan penanaman dengan lebih baik, ya. Itu saja. Okey, saya ingat kita boleh buat satu session lagi Cik Hud on GAP and My Organic ni. Yang tu kena jumpa orang Jabatan Pertanian. Sebab ini memang orang kata makin lama makin banyak topik lah. Alhamdulillah nampaknya menarik minat ramai, dan juga isu hidroponik. Jadi nanti kita akan buat satu lagi sesi static hidroponik sebab orang menganggap hidroponik ni mahal, kan? Puan Syaifah, saya nak jawab soalan Puan Adibah, Adibah Ayub. Dia tanya saya cuba guna kompos dan guna air hujan seboleh mungkin, tapi cabaran muncul bila ada yang jealous, contoh binatang putih pada pokok cili, pokok tomato terpaksa guna spray racun. Sebenarnya Puan Adibah, ya, untuk mengawal lalat lalat putih ni, sebenarnya kita boleh je gunakan cecair bawang putih ataupun cecair daripada daun semambu. Kita boleh ambil dia punya jus tu, campurkan 10% air, dan kita boleh spray pada tanaman. InsyaAllah dia boleh selesai masalah lalat putih tu. Itu saja. Okey. Terima kasih Cik Hud. Banyak tips-tips, ya. Okey, untuk the last one ni bagi peluang pula lah kita punya secretariat nak share video, and then lepas tu kita boleh ambil gambar lagi sekali beramai-ramai. Okey. We have actually developed a micro eco garden where we can treat all the organic waste into biofertilizer. So we can have organic fertilizer for our plants. So it is safer than chemical fertilizer. From Yanisys Technology, actually we have invented a brand named HyperBio, which consists of many organic products that are very useful for our environment. 3 days promotion starting from today. You can buy at our website, select any products that you like, add to cart and see more information about the products. You can see the picture, enter your details, select whether you want to have courier delivery or pickup, enter your details, handphone number, name, email address, make sure correct postcode, and then you can send order to us. You can choose which courier you like, and then how your payment method. If you buy any of our product in 3 days from today, you can get 2 ebooks, free ebook. The first one is how to compost at your home. These ebooks are in Malay. I have wrote especially for you, all in how to compose, how to use the compost, which compost bin you want to use, and how to reduce odor or remove odor immediately. The second ebook is how to plant at home. Very easy. This is written by Sister Amina. She wrote about how to plant 3 things at home, 3 vegetables, 3 herbs, 3 flowers, and 3 fruits trees. You can just look at the photos, how amazing she was planting by herself all these plants, and you are very lucky if you buy HyperBio products in 3 days from now. Good luck. Hashtag Shotnya Berkebun, hashtag HyperBio Malaysia. We have actually
terima kasih. Sebenarnya AMPM baru melancarkan produk-produk tersebut. Jadi untuk peserta kita pada hari ini sangat special. Kita bagi special promotion dalam masa 3 hari. Jadi semua ni untuk kita pun dah cuba. Alhamdulillah. Ini adalah daripada teknologi Yanisys. Di mana Profesor Muhammad Yani telah teknologi dia telah berkembanglah di seluruh dunia dan Malaysia kira baru. Alhamdulillah saya pun dah cuba kompos tu. 15 hari memang jadi, and then dia punya folia tu memang senanglah, kita boleh spray saja. Ya senang spray, jadi kita tak kata pun tak payah nak susah untuk buat baja lagi. Itu semua 100% organik and then bahan semua daripada bahan yang halal. Ya, jadi kita tidak ada keraguan kerana sumbernya semua adalah daripada sumber yang halal. InsyaAllah. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada ahli panel kita, Cik Hud dan Prof Azura, dan juga para peserta sekalian. Dan semoga kita dapat meneruskan usaha murni ini untuk menggalakkan penanaman organik demi ekonomi kitaran dan juga keterjaminan makanan untuk kita semua, kerana kita telah lalui COVID di mana kita orang kata apa susah nak dapat bekalan. Dan ada yang menanam sendiri waktu tu. Jadi that's good. Cuma sekarang kita perlukan pendedahan dan juga bagi latihan yang ringkas bagaimana cara untuk menanam dari segi untuk kegunaan sendiri dan juga untuk komersial. Okay, so itu saja daripada kami AMPM. Ribuan terima kasih kepada semua dan keep on following us. Kita juga ada, actually hari ini ada live Facebook dan kita juga telah create link di Telegram supaya semua ahli dapat berkomunikasi di situ dan kita akan maklumkan next latihan ataupun forum. Dan jika ada daripada pihak tuan-tuan dan perempuan di sini yang ingin berkongsi pengalaman dan pengetahuan, juga boleh menghubungi kami. Okey, so kita akhiri forum pada hari ini dengan surah Wal Asri dan juga kita ambil grup foto lah, last grup foto. Dan kita akan take note semua soalan-soalan di chat dan kita akan jawab di dalam link kita di Telegram. Okey, so sekretariat boleh ambil gambar yang terakhir. Boleh on video semua? Okay, untuk on video, untuk kami minta gambar. Kita ada 2 muka surat. Okay. 1, 2, 3. So kita dah ada bagi link dan juga nombor telefon di meeting chat. Okay. Dah? Senyum. One more. Okay, 1, page 2, 3. Dah. Alright. Okay, terima kasih semua. Selamat meneruskan berpuasa. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Jom kita berkebun. Lepas ni kita share gambar-gambar berkebun ya. Telegram. Boleh buat sharing pula lepas ni. Bagaimana cara mudah menanam pokok organik. Zero pesticides untuk anak-anak kita, orang-orang tersayang kita. Betul Cik Rashdan? Betul. So kita kumpulkanlah orang-orang yang berpengalaman ni. Okay. Ada. Kita panggil untuk discussion. Boleh. Boleh Cik Rashdan, kita buat another session lah. Bulan puasa lagi sekali boleh? Boleh, dan nanti mungkin kita jemput pada bulan 5 nanti, 22 sehingga 28 tu ialah hari latihan Malaysia. Kita punya partner kita boleh conduct kelas satu Malaysia. Kita buat online boleh dengan Asia Dicop. Cantik. Okey.
Alright, nanti kita contact lah. Saya ingat nak buat every week lah bulan puasa ni, Cik Rashdan. Kena buat, kena ada topik-topik yang boleh diketengahkan lah, so that kita boleh share banyak idea, banyak success story. So the more kita dapat, the more orang akan terlibat. InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Boleh. Yeah, okay. Okay, Assalamualaikum. I have to leave now. Bye. 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 Bye.